Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Hayatilah khutbah pada hari ini yang bertajuk Matlamat Ramadan. Muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita menempuh kembali bulan Ramadan. Keberadaan kita di dalam bulan yang mulia ini perlu disyukuri sebenar-benarnya. Kesyukuran bukan sahaja terucap di bibir mulut, tetapi juga perlu dihayati dengan tindakan kita. Kesyukuran sebenarnya akan timbul apabila kita mengetahui Ramadan dan kebaikan yang ada di dalam bulan ini. Definisi puasa dari segi adat adalah menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan dan minum. Dari segi syariat Islam, puasa bermaksud menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat berpuasa. Apabila datangnya Ramadan, Rasulullah SAW begitu senang dan seronok dengan kedatangannya. Para sahabat radhiyallahu anhum turut bergembira. Ini disebabkan Ramadan datang dengan banyak kelebihan dan keutamaan. Baginda Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan kegembiraan dan kesyukuran dengan perbuatan dan amalan, yaitu taat dan patuh dalam menunaikan perkara yang fardu dan sunat sepanjang bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Justru umat Islam diseru melakukan yang terbaik bagi menghargai kesempatan yang ada ini sebagai insan terpilih bertemu dengan Ramadan. Pada kali ini, seseorang Muslim yang merindukan ketibaan bulan Ramadan ini pasti sangat bersyukur dan bergembira atas nikmat yang banyak kerana terpilih
untuk meraih sebesar-besar anugerah yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah setiap individu muslim perlu merasakan Ramadan kali ini adalah yang terakhir dalam hidup mereka, sehingga membangkitkan motivasi untuk beramal dengan seikhlas jiwa dan raga. Sementara itu, bagi golongan yang lalai, kedatangan Ramadan pasti meresahkan dan akan disambut dengan pelbagai alasan untuk tidak berpuasa. Mereka ini diingatkan supaya bertaubat dan berusaha untuk melaksanakan kewajiban ini, kerana ia akan dipersoalkan pada hari kemudian. Setiap muslim yang ikhlas menyambut kehadiran Ramadan akan berusaha menyucikan diri daripada kekotoran zahir dan batin sepanjang Ramadan ini. Seterusnya, meninggalkan amalan-amalan buruk dan hati yang kotor, seperti bersikap hasad dengki, memfitnah, mengadu domba, menghasut, bermusuhan sesama muslim, memutuskan tali persaudaraan, tidak bertegur sapa antara rakan atau saudara mara, melakukan pembaziran dalam berbuka puasa. Malah sering terjadinya penipuan dalam penjualan makanan yang kotor, tidak halal, penipuan timbangan dan sebagainya. Yang kesemuanya ini hendaklah dihindari supaya jiwa kita terdidik dan rohani akan subur dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga bertepatan dengan pendidikan Ramadan yang terfokus kepada melawan dan menghalang runtunan hawa nafsu yang sentiasa mengintai peluang untuk merosakkan manusia dengan perlakuan negatif dan jahat. Pendidikan Ramadan yang menggalakkan kita agar sentiasa bermuhasabah atas kekurangan diri dan segala ujian yang menjemput. Bahkan pendidikan Ramadan itu sebenarnya dapat membentuk dan meningkatkan kesabaran dari diri setiap insan yang berpuasa dengan ikhlas. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, setiap muslim juga perlu mengikhlaskan niat semata-mata melaksanakan ibadah puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana setiap amalan akan dinilai berdasarkan niat melakukannya. Sementara itu, niat yang betul kerana Allah Subhanahu wa taala berupaya mendorong seseorang berusaha bersungguh-sungguh untuk memperoleh berbagai ganjaran di bulan Ramadan. Adalah tidak bagus jika matlamat dan tujuan berpuasa yang hadir setahun sekali ini diarahkan semata-mata untuk persiapan menyambut hari raya yang masih jauh, sedangkan Ramadan yang wujud di depan mata terabai dan tidak dipedulikan. Sepatutnya kecenderungan seperti ini hendaklah diganti dengan amalan-amalan bagi menghidupkan siang hari dan malam-malam Ramadan dengan berbagai amalan soleh yang akhirnya dapat mencapai matlamat menjadi hamba yang bertakwa. Bagi meraih bonus dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda dan tidak ternilai sewaktu Ramadan, penjagaan dari sudut fizikal dan mental perlu dilakukan. Betapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan tubuh badan, kesediaan mental untuk melawan nafsu tidur, makan dengan berlebih-lebihan, serta keinginan lain yang boleh menjejaskan kesempurnaan dan menghilangkan pahala puasa. Di samping itu, penyediaan keuangan dan material juga amat penting untuk memperbanyak amalan bersedekah dan menyumbangkan juadah
berpuasa kepada yang memerlukan. Hadis daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Sesiapa yang menjamu makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Riwayat At-Tirmizi. Justru rebutlah keistimewaan yang dikurniakan ini dengan banyak bersyukur melalui amal ibadat yang ikhlas. Mudah-mudahan ia menjadi asas untuk amalan kebaikan kita sepanjang hayat. Ingatlah betapa pentingnya sifat ikhlas itu, lebih-lebih lagi dalam beramal ibadah, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa sebahagian daripada manusia itu berpuasa hanya untuk mendapat lapar dan dahaga sahaja, disebabkan perbuatan mereka yang menghilangkan pahala puasa tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi amaran dalam hal ini melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rabbas shaimi laisa lahu min siyamihi illa nujum." Boleh jadi seseorang yang berpuasa itu tidak memperolehi apa-apa pun daripada puasanya, melainkan hanya lapar semata-mata. Riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadirin yang dimuliakan, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa isi penting khutbah ini sebagai panduan kita bersama, yaitu pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa ibadah puasa Ramadan adalah difardukan ke atas setiap muslim yang mukallaf dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kedua, umat Islam hendaklah berusaha melaksanakan ibadah yang berkualiti sepanjang Ramadan, seterusnya mencapai matlamat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ketiga, umat Islam hendaklah berusaha dengan sebaik mungkin melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan, sama ada puasa zahir dan batin, bagi mendapatkan sebaik ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukabbilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk dan hidayah bagi seluruh manusia dan menjadi bukti-bukti nyata yang menjelaskan hidayah dan perbezaan yang antara yang benar dan yang salah. Maka sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka hendaklah dia menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mahukan kamu beroleh kemudahan. Dia tidak mahu kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu sempurnakan bilangan puasa sebulan Ramadan.
dan supaya kamu membesarkan Allah di atas apa jua yang Dia tunjukkan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur